Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.32 Februari bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini, Filipina negara pertama rekod kematian di luar China. Juga seorang lagi suspek ditahan disyaki terbabit dalam insiden kekecohan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angka kematian akibat jangkitan novel coronavirus terus meningkat kepada 304 orang di China dengan 2,000 kes baru direkodkan sehingga tengah hari ini terutamanya di wilayah Hubei. Namun di sebalik kebimbangan itu, angka yang telah sembuh juga menunjukkan peningkatan dengan 328 orang sudah dibenarkan keluar hospital dan pulang. Sehingga tengah malam tadi, sejumlah 14,380 kes direkodkan sah dijangkiti coronavirus di seluruh China. Semalam 4,562 kes positif direkodkan, termasuk hampir 20,000 yang disyaki dan sedang menerima rawatan. Setakat ini Malaysia masih mengawal ketat kemasukan pelawat asing, terutamanya di pintu-pintu masuk utama negara. Angka yang positif coronavirus di negara ini masih kekal 8 orang. Sementara itu, Filipina menjadi negara pertama merekodkan kematian pertama luar China akibat wabak berkenaan. Kes pertama itu diumumkan oleh Wakil Pertubuhan Kesihatan Dunia Filipina dalam satu sidang media khas. Mangsa berusia 44 tahun tiba di Filipina dari Wuhan pada 21 Januari lalu. Sebelum ini, mangsa dimasukkan ke Hospital San Lazaro di Manila akibat demam, batuk dan sakit tekak dan meninggal dunia semalam. Sehingga kini 2 pesakit telah disahkan positif coronavirus. Kedua-duanya mempunyai hubungan dan merupakan penduduk Wuhan. Semalam, Filipina mula menyekat kemasukan semua pelancong yang tiba dari China, Hong Kong dan Macau kecuali warga negara dan penduduk tetap mereka. Dalam pada itu, pasukan peninjau dan tindakan kecemasan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing selamat tiba di Wuhan kira-kira jam 3.50 pagi waktu tempatan. Menurut Duta Besar Malaysia ke China, Raja Datuk Nur Syirwan Zainal Abidin, pasukan yang terdiri daripada 6 pegawai itu kini dalam proses menubuhkan sekretariat bagi berhubung dengan pihak berkuasa di wilayah berkenaan. Dan jam 3 petang ini, selepas selesai bermesyuarat, baru Pelan Khas membawa balik 120 rakyat Malaysia yang terkandas akan diperincikan. Emergency response team yang bertolak semalam pada pukul 10.30 pagi telah sampai ke Wuhan pada pukul 3.50 pagi tadi. Jadi sekarang mereka dalam proses nak menubuhkan sekretariat untuk berbincang dengan pihak berkuasa di Wuhan. Itulah update yang saya ada untuk masa ini. Kita dah memang ada plan dia macam mana kita nak kumpulkan. Tapi sekarang ni nak kena berbincang dengan pihak berkuasa. I think about 3 o'clock. Pasukan berkenaan juga ditugaskan untuk mengumpul dan mengemaskini senarai rakyat Malaysia yang berada di Wuhan dan wilayah terjejas. Pasukan itu yang bertolak semalam dari Beijing menempuh perjalanan selama 13 jam. Setakat ini, proses perbincangan dengan kerajaan China mengenai penghantaran pulang rakyat Malaysia berjalan dengan baik dan mereka yang terlibat dijangka balik dengan penerbangan komersial dalam masa terdekat. Butiran mengenai tarikh penerbangan pulang itu akan diumumkan oleh kerajaan Malaysia setelah persetujuan dengan kerajaan China dicapai. Dan dalam berdepan ketidaktentuan ekonomi akibat coronavirus, kerajaan sedang menimbangkan pakej rancangan yang bukan sahaja memberi suntikan kepada ekonomi negara tetapi juga memberi keutamaan terhadap keperluan yang boleh menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, bagi tahun ini peruntukan RM227 juta disediakan untuk pembelian peralatan perubatan dan bukan perubatan buat semua fasiliti kesihatan di seluruh negara.
Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Azmin berkata kerajaan juga mengambil beberapa langkah bagi memastikan kesiapsiagaan negara dalam menangani jangkitan wabak itu selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang pada Khamis lalu mengumumkan darurat kesihatan awam global susulan penularannya. Jelas beliau lagi, sekiranya penularan novel coronavirus berlarutan dalam tempoh masa yang panjang dan memberi kesan ke atas ekonomi China, ekonomi Malaysia juga akan terjejas memandangkan China antara rakan dagangan terpenting Malaysia. Antara sektor yang dijangka menerima kesan ialah pelancongan, penerbangan, pengangkutan, pendidikan, pembuatan dan pembinaan. Sehubungan itu, kerajaan bersama-sama dengan agensi antarabangsa dan pihak swasta akan mengambil langkah proaktif berasaskan kepada fakta dan maklumat terkini bagi mengurangkan kesan negatif penularan wabak itu ke atas ekonomi Malaysia. Bagi memastikan kesiapsiagaan negara menangani penularan novel coronavirus itu, beliau berkata kerajaan bertindak meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai langkah kesihatan yang perlu diambil dalam menangani wabak itu. Beliau menasihati rakyat agar mendapatkan maklumat dan berita terkini daripada sumber rasmi kerajaan, khususnya daripada Kementerian Kesihatan. Beliau turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak, khususnya pakar, doktor serta warga Kementerian Kesihatan dan anggota keselamatan yang berada di barisan hadapan bekerja keras serta berkorban tenaga dan masa untuk memerangi wabak berkenaan. Dalam perkembangan lain, seorang lagi suspek ditahan polis kerana disyaki terbabit dalam insiden kekecohan dan provokasi ketika program anjuran Armada Johor yang disertai Menteri Belia dan Sukan Syed Abdul Rahman di Ulu Tiram Jumaat lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Kamaruddin Makdin berkata tangkapan terbaru itu menjadikan setakat ini seramai 3 orang sudah ditangkap berhubung kes terbabit. Tambah Datuk Kamaruddin, semua suspek kini berdepan siasatan mengikut Seksyen 153, 355, 357 dan 506 Kanun Kesiksaan. Semalam, polis menahan 2 individu dipercayai dalam kejadian itu bagi membantu siasatan. Pada insiden berkenaan, dilaporkan kira-kira 200 individu berbaju hitam dan merah mencetuskan kekecohan ketika Syed Saddiq yang juga Ketua Armada Bersatu makan malam bersama ahli keluarga, rakan dan pimpinan parti itu di sebuah restoran di Johor Bahru. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu mengeluarkan sejumlah 1,058 saman atas pelbagai kesalahan jalan raya sepanjang UPS Tahun Baru Cina 2020 di negeri itu bermula 18 Januari lalu. Pengarah JPJ Terengganu, Zulkarnain Yassin berkata 14,318 kenderaan diperiksa sepanjang tempoh 2 minggu operasi diadakan. Tambah beliau, jumlah saman tertinggi dikeluarkan terhadap pemandu kereta iaitu sebanyak 434 saman, diikuti penunggang motosikal 334 saman, manakala bagi kenderaan membawa muatan barangan dan persendirian sejumlah 284 saman dikeluarkan, diikuti 5 saman melibatkan bas dan 1 saman bagi lain-lain kenderaan. Kalau berbanding pada tahun 2019, daripada jumlah 14,022 kenderaan diperiksa sejumlah 1,546 iaitu 11% telah kita tandangkan. Berbanding pada tahun ini sejumlah 14,318 telah kita periksa, manakala sejumlah 1,058 kita tandangkan. So sejumlah 7% sahaja kita tandangkan. So di sini nampak wujud kesedaran di kalangan pengguna jalan raya terhadap kepatuhan. Jelas beliau lagi, penyamaran oleh anggota JPJ di dalam bas ekspres turut memberi kesan yang positif apabila pemandu lebih mematuhi peraturan jalan raya. Selain itu, pihaknya turut mengadakan rondaan berkala di Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri serta di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Polis membongkar kegiatan perjudian yang beroperasi di sebuah kondominium hasil serbuan di Bukit Jalil, Ibu Negara lewat malam tadi. Sejumlah wang tunai dan peralatan perjudian turut dirampas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, serbuan dilakukan kira-kira jam 11 malam tadi. Hasil serbuan yang diketuai oleh Pegawai Turus Sebahagian Jenayah Kongsi Kelab, Perjudian dan Maksiat di 7 IPK Kuala Lumpur, Deputi Superintendent Ana Muhammad, polis menahan seorang warga tempatan yang dipercayai penganjur kegiatan perjudian itu. Turut ditahan seorang lelaki warga Cina, seorang warga Rusia dan 10 lelaki warga tempatan dipercayai pemain perjudian poker di dalam premis berkenaan. 2 lelaki tempatan dipercayai bekerja di premis itu juga ditahan. Hasil serbuan itu juga, polis merampas 791 cip pelbagai warna, telefon bimbit dan pelbagai peralatan lain serta wang tunai hampir RM16,000. Kesemua tangkapan berusia dalam lingkungan umur 24 hingga 34 tahun
akan ditahan riman dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 6 Kurungan 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Hanya kerana sepotong mangga, seorang kanak-kanak perempuan menemui ajalnya. Kanak-kanak itu meninggal dunia dipercayai tercekik ketika sedang makan bersama bapa. Kejadian berlaku di Taman Sri Limbung, Bandar Paka, Dungun, Terengganu petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 3.50 petang itu, mangsa Nur Amanda Ahmad Helmi, 4 tahun, dikatakan sedang memakan sepotong kecil buah mangga bersama bapanya Ahmad Helmi Muhammad Amin, 32 tahun. Dia secara tiba-tiba mengalami sesak nafas dan bapanya cuba memberikan rawatan kecemasan namun tidak berjaya. Mangsa kemudiannya dikejarkan ke klinik kesihatan Paka. Selepas sejam diberikan rawatan kecemasan, mangsa disahkan telah meninggal dunia oleh anggota perubatan pada jam 5.20 petang. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah ketika dihubungi mengesahkan berkenaan kejadian itu dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat Nur Amanda kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Dungun. Proses bedah siasat dibuat jam 9 pagi tadi bagi menalpasi punca sebenar kematian. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun ditemui selamat selepas 7 jam dilaporkan hilang di Putrajaya malam tadi. Kanak-kanak itu ditemui di tingkat 17 sebuah pangsa puri dalam keadaan lemah dan kelaparan. Ketua Polis Daerah Putrajaya Assistant Commissioner Rosli Hassan berkata laporan kehilangan kanak-kanak itu dibuat oleh bapa mangsa kira-kira jam 10.29 malam tadi. Berdasarkan laporan pengadu yang juga bapa mangsa, kira-kira jam 6.12 petang semalam, dia menerima panggilan telefon daripada anak sulungnya bertanyakan sama ada adik bongsu ada bersamanya. Anak sulung yang berusia 14 tahun sebelum itu dikatakan telah turun dari tingkat 5 pangsapuri kediaman untuk membuang sampah. Tidak lama kemudian, dia menyedari adiknya telah hilang. Serentak itu, polis melancarkan operasi mencari mangsa dengan kerjasama penduduk setempat. Hasil pencarian, mangsa ditemui sendirian di tingkat 17 pangsapuri dalam keadaan lemah dan kelaparan pada jam 1.25 pagi. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Putrajaya untuk pemeriksaan doktor. Mangsa dipercayai mengikut abangnya pergi membuang sampah tanpa disedari sebelum hilang. Polis mengesahkan kes berkenaan tiada unsur jenayah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Pentagon bakal membina 1,000 penempatan sementara bagi menguarantin pesakit yang dijangkiti coronavirus di Amerika Syarikat. Persediaan kecemasan itu telah pun diluluskan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, Mark Esper. Penempatan itu akan menjadi lokasi kuarantin buat pengembara Amerika Syarikat yang baru pulang dari luar negara. Buat masa ini, pusat kuarantin hanya memuatkan 250 pesakit dalam satu masa. Jumlah itu terpaksa ditambah ekoran terdapat kes penularan melalui manusia ke manusia. Amerika Syarikat kini mencatat 8 kes jangkitan sejak kes pertama dilaporkan pada 21 Januari lalu. Liga Arab menolak pelan damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan menyifatkannya ia tidak membawa kepada keamanan dan keadilan kepada penduduk Palestin. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Menteri Luar yang berlangsung di Kahirah, Mesir. Trump sebelum ini bersama sekutunya Benjamin Netanyahu melancarkan pelan damai Timur Tengah kononnya bagi menyelesaikan konflik antara Palestin dan Zionis. Bagaimanapun ia dikritik hebat kerana lebih memihak kepada rejim Zionis dan tiada wakil pemimpin Palestin di majlis pelancaran pelan damai itu. Pelan damai itu antaranya akan mengiktiraf penempatan haram Zionis di tebing barat serta menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara yang tidak dibahagikan. Ia juga dilihat seolah-olah memberi harapan satu hari nanti Palestin akan mempunyai negara sendiri yang berdaulat. Presiden Iraq Barham Saleh semalam melantik Muhammad Taufik Alawi sebagai Perdana Menteri yang baru. Pelantikan itu dibuat selepas kemelut politik lebih 2 bulan. Alawi akan mengendalikan negara itu sehingga pilihan raya awal dapat diadakan. Oleh itu beliau mesti membentuk kerajaan baru dalam tempoh sebulan. Bagaimanapun selepas pengumuman Presiden, penunjuk perasaan berkumpul di Baghdad dan bandar di selatan bagi menyatakan bantahan mereka terhadap pelantikan Alawi. Mereka turut melaungkan slogan menolak pelantikan itu ketika berhimpun di Dataran Tahrir. Alawi, bekas Menteri Komunikasi, pernah terpalit dengan isu rasuah dan dituduh sebagai penyokong dasar Syiah.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian Bulletin 1.30 mengakhirinya. Saksikan pemprosesan kopi termahal di dunia, kopi Geisha di Bukiti, Panama. Difahamkan harga jualan bagi kopi Geisha itu untuk 400 gram saja mencecah RM2,400. Dengan itu, saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.